Assalamualaikum, saya Muhammad Fadil Bilal, nombor metrik 283263. Hai dan salam sejahtera, saya Aslina Masrin, nombor metrik 283153. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Noafira Afni binti Abang, nombor metrik 283300. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Huzaimah binti Suhaidi, nombor metrik 283337. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Sarah dan rakan-rakan semua. Saya Muhammad Ali Faikal bin Hashim, nombor metrik 283254. Pada kali ini kami berlima akan membentangkan tugasan kumpulan iaitu kepentingan pengurusan kepada organisasi. Jadi saya akan mulakan dengan pembentangan berkaitan definisi pengurusan. Definisi pengurusan. Pengurusan merupakan perancangan kawalan dan pendorong kepada tugasan di dalam pekerjaan untuk mencapai matlamat organisasi atau syarikat. Pengurusan merupakan perkara yang luas kerana setiap pelakunya yang dirancang mempunyai matlamat serta tujuan yang diingin dicapai. Boleh dikatakan sebagai pengurusan kerana memerlukan perancangan untuk mencapai matlamat tersebut. Pengurusan yang baik akan menghasilkan kerja yang lebih sistematik dan teratur. Bagi seorang pengurus, kemahiran dalam merancang, komunikasi, organisasi dan kepimpinan merupakan perkara yang perlu ada. Pengurus akan membuat penilaian pencapaian pekerja bawahan menjalankan tugas mereka yang dengan sebaiknya. Ini menjadikan tanggungjawab pengurus untuk merancang dan menentukan kaedah yang paling berkesan dan cekap dalam mencapai objektif organisasi. Kemahiran pengurusan perlu dimiliki oleh semua orang pada masa kini kerana pengurusan merupakan bidang yang berkembang pesat dan mempunyai permintaan dari semasa ke semasa. Jika dikaitkan sistem pengurusan kepada kemajuan teknologi, akan menjadikan pengurusan dalaman dan luaran semakin efektif. Seterusnya, jenis-jenis pengurusan. Dalam memastikan pengurusan yang dilakukan boleh berjaya, terdapat pelbagai jenis pengurusan yang semakin diambil perhatian. Jenis pengurusan yang sering berubah mengikut keadaan, penggunaan teknologi dan bagaimana pengurus menghadirkan kemahiran pengurusan dalam mencapai matlamat organisasi. Yang pertama, pengurusan atasan, ialah mereka yang bertanggungjawab ke atas pengurusan suatu organisasi secara menyeluruh, memberi tumpuan kepada perancangan jangka masa panjang iaitu perancangan strategik yang perlu dicapai oleh syarikat dan organisasi. Kedua, pengurusan pertengahan, mereka yang bertanggungjawab dalam melaksanakan segala keputusan yang dibuat oleh pengurusan atasan. Pengurusan pertengahan bertanggungjawab dalam merangka dan membuat perancangan jangka masa sederhana atau perancangan taktikal yang berpadukan objektif pengurusan atasan. Ketiga, pengurusan bawahan ialah mereka yang bertanggungjawab dalam menyelia individu yang terlibat secara langsung dengan pengeluaran produk dan perkhidmatan secara melaksanakan perancangan khusus yang telah ditetapkan oleh pengurus pertengahan. Pengurus bawahan bertanggungjawab ke atas pekerja organisasi bukan pengurusan dan memberikan tumpuan dalam perancangan jangka masa pendek atau perancangan operasi. Okey, baik. Definisi organisasi. Organisasi ialah gabungan dua atau lebih individu yang bekerja secara sistematik dan berstruktur untuk mencapai matlamat yang ditetapkan. Merupakan asas di mana keseluruhan struktur pengurusan dibentuk. Organisasi juga dapat didefinisikan sebagai struktur atau mekanisme mesin yang membantu manusia untuk terus bekerja. Dalam pengertian lain, struktur atau mesin yang dikendalikan oleh sekumpulan individu yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi diartikan secara umum sebagai 4 pengertian, iaitu sebagai proses, sebagai struktur hubungan, sebagai sekelompok orang dan sebagai sistem. Okey, baik, next kita pergi ke struktur organisasi. Terbahagi kepada 4 komponen, iaitu reka bentuk pekerjaan, delegasi kuasa dalam organisasi, jabatan dan kumpulan pekerjaan yang sama dan kawalan pekerjaan. Latar belakang organisasi. Berdasarkan organisasi yang ingin kami miliki suatu hari nanti, sebuah syarikat pusat asuhan untuk anak-anak di negara ini. Bidang pusat asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak adalah bidang yang memberikan fokus kepada perkhidmatan dalam menjaga, merawat dan memberikan anak-anak tersebut kehidupan. Hal ini kami lakukan kerana melihat perkembangan ekonomi semasa di negara dan dunia yang semakin berkembang maju dengan peningkatan kos taraf hidup untuk yang berkeluarga. Ibu bapa terpaksa bekerja siang dan malam untuk menyara kehidupan mereka, sehingga kan mereka tidak mempunyai masa yang cukup dalam penjagaan keluarga dan membiarkan anak-anak yang terbiar tanpa pengasuh yang cekap. Jadi saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Saya akan membentangkan berkenaan dengan misi, visi dan objektif organisasi.
Bagi mencapai fungsi keseluruhan organisasi dalam pengurusan, penetapan misi, visi dan objektif organisasi perlu diberikan perhatian kerana ramai organisasi gagal dalam menetapkan misi, visi dan objektif yang sebenar dalam organisasi. Misi bagi organisasi pusat asuhan kami adalah kualiti perkhidmatan adalah keutamaan untuk melahirkan generasi cerdik dan kreatif. Bagi visi pula, menjadi pusat asuhan terunggul dan berkualiti tinggi dalam dunia pendidikan kanak-kanak adalah merupakan visi utama dalam organisasi pusat asuhan kanak-kanak kami. Walau bagaimanapun, dalam organisasi pusat asuhan ini, kami telah merancang dua jenis objektif iaitu objektif jangka pendek dan objektif jangka panjang. Objektif yang pertama iaitu objektif jangka pendek adalah untuk menjadikan pusat asuhan kanak-kanak ini adalah pilihan ibu bapa dengan mensasarkan jumlah penjagaan 30 orang kanak-kanak dan bayi setiap tahun dalam melahirkan generasi cerdik dan kreatif. Bagi objektif yang kedua pula adalah objektif jangka panjang iaitu untuk menjadikan pusat asuhan kanak-kanak ini sebagai pilihan yang utama dalam penjagaan dan pendidikan bayi dan kanak-kanak di seluruh Malaysia menjelang tahun 2030. Hari ini saya akan membentangkan mengenai fungsi pengurusan dalam organisasi mengikut Polish. Terdapat 4 fungsi. Yang pertama adalah perancangan, yang merupakan strategi utama dalam pengurusan organisasi yang melibatkan penetapan objektif dalam menentukan tindakan untuk mencapai tujuan diinginkan. Terdapat proses yang perlu dilakukan oleh organisasi iaitu analisis SWOT yang bermaksud mengetahui faktor kritikal yang dihadapi seperti ekonomi, saingan dan target pelanggan. Terdapat 3 langkah untuk memastikan rancangan berkesan. Yang pertama adalah perancangan strategik, perancangan taktikal dan perancangan operasi. Seterusnya adalah fungsi menyusun. Ia sebagai fungsi untuk mengembangkan struktur organisasi serta menyelaraskan sumber manusia di dalam struktur organisasi. Contohnya, organisasi pusat asuhan kanak-kanak ini memiliki carta organisasi yang ditubuhkan daripada pengurusan atasan hingga pekerja biasa. Penyusunan organisasi yang teratur memudahkan pihak luar untuk terus berhubung dan mengetahui siapa yang boleh mereka hubungi sekiranya terdapat persoalan. Peraja 1 merupakan cadangan carta organisasi pusat asuhan kanak-kanak. Fungsi seterusnya adalah memimpin. Ia mampu memberi inspirasi kepada orang sekeliling. Dijadikan sebagai role model bagi mencapai objektif dan tujuan di dalam organisasi. Pengarah di dalam organisasi pusat asuhan kanak-kanak lebih memahami dan mendengar setiap masalah pekerja, mengadakan kelas kemahiran dan perjumpaan bagi mengetahui kelemahan di dalam organisasi pusat asuhan agar mudah diperbaiki bersama. Memberi motivasi kepada pekerja agar mereka lebih tenang dan proaktif dalam menjalankan tugas. Kepimpinan yang cemerlang mampu mengurangkan potensi penggantian pekerja. Akhir kali adalah fungsi mengawal. Melakukan pemantauan prestasi pekerja supaya memenuhi standard prestasi yang ditetapkan dalam organisasi. Di dalam pusat asuhan kanak-kanak, kami menentukan pengasuh hanya menjaga 2 hingga 3 kanak-kanak di dalam satu masa. Penyediaan makanan diberikan perhatian yang secukupnya. Memastikan pekerja hanya bekerja mengikut shift 6 jam sehari. Menitik berat jasa pekerja dan memberikan mereka penghargaan agar lebih menghargai tugasan mereka. Kawalan perkhidmatan ini amat penting bagi memastikan segala matlamat yang dirancang dapat memenuhi objektif utama organisasi. Saya akan menerangkan manfaat POLC kepada organisasi. Kawalan pengurusan organisasi sangat penting dilaksanakan bagi menjamin kecekapan dan produktiviti organisasi. Terdapat banyak kepentingan yang boleh diperolehi jika mengikut pengurusan kaedah POLC yang dijelaskan. Antara manfaat POLC kepada organisasi adalah kawalan produktiviti. Itu adalah manfaat POLC yang pertama ya. Okey, kawalan organisasi yang baik dapat membantu organisasi menjadi cekap dan berkesan dengan menolong pengurusan untuk mengawal tahap penggunaan kos dan melancarkan produktiviti. Kos dapat dikawal dengan menggunakan anggaran di mana pengurus membandingkan perbelanjaan sebenar dengan yang diramal. Manakala kawalan produktiviti dapat dikawal dengan membandingkan perkhidmatan yang dijangka akan dilaksanakan dengan perkhidmatan yang dijalankan. Pengurusan pusat asuhan kanak-kanak menghadirkan penjagaan bayi dan kanak-kanak dalam 30 bayi termasuk kanak-kanak. Namun, jika pengasuh diberikan latihan kemahiran yang mencukupi serta mengekalkan pengasuh yang berkebolehan, ini akan mampu meningkatkan produktiviti organisasi tersebut serta meyakinkan ibu bapa untuk menghantar anak-anak di organisasi tersebut. Peningkatan kualiti. Kawalan
kualiti merupakan faedah kedua yang diperoleh sekiranya organisasi mampu membuat perancangan pengurusan yang sistematik. Kualiti dapat diambil kira dari segi masa dan maklum balas daripada pelanggan, yaitu ibu bapa bayi dan kanak-kanak yang dijaga. Kualiti ini boleh dilakukan menggunakan kaedah kualitatif dengan mengambil kira maklum balas melalui borang soal selidik kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan organisasi. Daripada maklum balas yang diberikan, organisasi dapat menambah baikkan jika ada sebarang kekurangan daripada pelanggan. Ini penting bagi menjaga mutu kualiti melalui kepuasan pelanggan dan mengekalkan pelanggan yang sama dalam tempoh yang lama. Kepada organisasi yang ketiga adalah pengiktirafan peluang. Pengiktirafan peluang ialah organisasi dapat memanfaatkan kelebihan POLC, mencari kelemahan dan peluang ini di dalam industri, bekerjasama dengan beberapa agensi syarikat kerajaan maupun syarikat. Jika organisasi mampu mencari peluang dan meyakinkan pelbagai pihak berkaitan, kepentingan pusat asuhan kanak-kanak kepada penjagaan anak pekerja dan produktiviti pekerja juga dapat meningkat jika ibu bapa sedar keselamatan anak mereka akan terjamin dan anak mereka dapat berkembang bijak seperti yang mereka harapkan. Adalah kawalan penyelesaian masalah dan pengambilan kepentingan. Setiap organisasi akan menghadapi masalah dan isu dalam menjalankan operasi syarikat. Sebagai contoh, negara kita sedang dalam perintah kawalan pergerakan PKP yang mana kerajaan telah mengumumkan bahawa pusat asuhan tidak dibenarkan untuk beroperasi kecuali anak-anak barisan hadapan. Ini secara tidak langsung menjejaskan pendapatan pusat asuhan tersebut. Tetapi melalui kawalan POLC, organisasi dapat membuat perancangan semula bagaimana untuk memastikan setiap pelanggan menerima perkhidmatan mereka walaupun hanya dari rumah. Pusat asuhan kanak-kanak boleh memberikan latihan dan perkongsian kepada ibu bapa bagaimana penjagaan anak dengan baik, bagaimana meningkatkan pengetahuan mereka terhadap anak mereka, dan ini akan menjadikan ibu bapa percaya bahawa pusat asuhan tempat anak mereka memiliki kualiti dalam penjagaan anak dan mengenal pasti setiap anak jagaan mereka. Secara tidak langsung, pusat asuhan kanak-kanak tidak akan kehilangan pelanggan dan dapat mengatasi masalah yang dihadapi. Sekian dan terima kasih. Kesimpulannya, pengurusan dalam organisasi merupakan nadi kepada kejayaan organisasi. Jika pengurusan dilakukan dengan baik, maka pencapaian visi dan misi objektif organisasi dapat dicapai sepenuhnya. Pengurusan yang melibatkan pelbagai peringkat pengurusan perlu bekerjasama menjayakan matlamat organisasi dan memberikan maklumat yang sebenar bagi menjamin accountability selipar pekerja. Hal ini penting kerana jika pekerja dalam pengurusan jujur dalam memberikan maklumat akan menjadi organisasi tulus dan mudah dipercayai. Selain itu, peranan pengurusan dalam memastikan motivasi pekerja sentiasa dalam keadaan baik akan membantu meningkatkan produktiviti perkhidmatan yang ditawarkan. Sekian dari kami. Terima kasih.